Ada. Ada tu. Baik, salam sejahtera, salam hormat, bertemu kita dalam musim kedua, episod pertama program Mengopi Malam Minggu yang dikuasakan oleh DAP Cawangan Taman Rumpun Bahagia. Bagi pihak penerbitan, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada penonton setia kita di rumah yang telah mengikuti kita semenjak musim pertama yang lalu, dan atas sokongan dan dukungan tersebut kita meneruskan lagi program ini untuk musim yang kedua dengan idea yang lebih menarik dan menyajikan sesuatu yang lebih segar dan lebih baru. Sebelum itu, suka untuk saya ingatkan kepada penonton di rumah supaya ketik button like di TRB bagi mengetahui perkembangan terkini di dalam negeri Melaka maupun di seluruh negara. Untuk musim terbaru ini, konsepnya masih sama, mengopi malam minggu. Jadi saya ditemani dengan secawan kopi yang hangat untuk menyegarkan malam kita pada malam ini. Kopi hangat ini umpama pasport untuk masuk ke program ini. Jadi baiklah, kalau musim pertama yang lalu kita memanggil tetamu jemputan seorang saja. Tapi pada malam ini agak istimewa kerana saya bukan keseorangan tetapi saya ditemani juga oleh dua panelis jemputan ataupun orang-orang yang hebat bersama saya pada malam ini, dan kita juga ada perbezaan sedikit berbanding musim pertama kerana pada musim yang pertama kita hanya membincangkan tentang latar belakang, peribadi dan juga topik-topik hangat pada ketika itu dan kita minta pandangan daripada tetamu jemputan kita. Namun pada malam ni, sebagaimana yang kita lihat pada poster yang telah disebarkan melalui media sosial, tema kita pada malam ni adalah Melaka Beribawa. Dan kita juga ada satu topik yang kita mahu kongsikan secara bersama dengan penonton di rumah. Sebelum itu, eloklah kalau kiranya saya memperkenalkan dua orang tetamu kita pada malam ini. Dua orang ini bukanlah tetamu yang biasa-biasa kerana saya pun terasa agak kedil di sini. Mereka ini pernah menjadi orang yang penting dalam segi negeri. Untuk tetamu pertama kita pada malam ini ialah beliau kembali bersama kita. Kalau dahulu pada episod pertama, beliaulah orang yang menaikkan rating bagi program Mengopi Malam Minggu ini. Dan pada malam ini beliau sekali lagi bersama kita. Di dalam talian adalah yang berhormat Saudara Kek Seri, Ahli Dewan Undangan Negeri Aikro merangkap bekas Exco Kerajaan Negeri Melaka. Apa khabar Wabi? Hai, khabar baik. Apa khabar? Saya juga baik saja Wabi. Wabi, saya mewakili pihak penerbitan mengucapkan terima kasih Wabi kerana sekali lagi sudi untuk bersama kita dalam program ini. Baiklah, untuk panelis kita yang kedua, rasa juga agak nervous kerana aura dia yang berbeza pada malam ini. Ini satu perkara yang tak pernah saya jangkakan hari ini dalam sejarah. Saya dapat berkongsi pentas sekali lagi bersama beliau. Beliau merupakan, saya kira semua rakyat negeri Melaka merindui sentuhan Ketua Menteri Harapan Rakyat Melaka. Di dalam talian pada ketika ini adalah Yang Berhormat Saudara Adli Zahari, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Katil. Apa khabar Wabi? Baik, Alhamdulillah, sihat. Baik Wabi, saya masih ingat kali terakhir kita berkongsi pentas, mungkin Wabi pun tak berapa ingat barangkali, adalah ketika di sebuah di satu majlis ketika Pilihan Raya, musim Pilihan Raya, iaitu sebuah majlis ceramah umum di dalam kawasan Felda di Domacak. Pada ketika itu YB agak tergesa-gesa untuk merasmikan Pondok Panas, bukan Pondok Panas tetapi bilik gerakan untuk Dun Pantai Kundu pada ketika itu. Oh, okey. Jadi YB, saya mewakili pihak penerbitan mengucapkan banyak terima kasih kerana sudi bersama kita pada malam ini. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, untuk musim kedua ini, eloklah kalau saya ringkaskan sedikit apa yang perjalanan pada program kita pada malam ini. Okey, kita akan ada 4 pusingan. Pusingan pertama iaitu mungkin ucapan pembukaan dan mungkin pandangan daripada YB tentang tema kita dan juga tajuk yang akan saya berikan sebentar lagi. Dan pada pusingan yang kedua pula nanti kita akan saya akan bertanya kepada kedua-dua panelis satu soalan setiap seorang untuk dijawab secara berasingan. Dan pada pusingan ketiga akan ada 6 orang peserta yang akan bersama kita dan akan bertanya secara terus pada panelis-panelis kita soalan, dan juga mungkin mereka mau menanyakan pandangan pada panelis kita.
Dan pusingan terakhir adalah penutup dan harapan setiap panelis untuk mencapai tema yang telah diberikan. Dan untuk episod pertama pada kali ini, temanya adalah Melaka Wibawa. Melaka Wibawa ni ruang lingkupnya besar dan fokus pembincangan kita hasil daripada homework dan juga permintaan tetamu, permintaan daripada penonton-penonton setia kita. Kita mahu fokuskan pada peranan dan tanggungjawab seorang ahli Dewan Undangan Negeri beserta fungsi Dewan Undangan Negeri itu sendiri bagi mencapai aspirasi Melaka Wibawa. Jadi untuk pusingan pertama ni saya persilakanlah yang lebih muda untuk mulakan dahulu. YB kecil, mungkin barangkali pandangan YB, peranan dan tanggungjawab seorang ahli Dewan Undangan Negeri, fungsi Dewan Undangan Negeri itu sendiri institusi yang penting dan bagaimana kedua-dua ini boleh dirangkumkan untuk mencapai aspirasi Melaka Wibawa. Silakan YB. Okay, so terima kasih kepada host kita malam ini, Saudara Danish, dan juga kepada YB Adli, CM kita. Saya akan terus panggil beliau CM kerana itulah kami biasa dah. Jadi kalau boleh saya nak kongsikan sedikit tentang kerajaan Pakatan Harapan Negeri Melaka yang pernah mentadbir Negeri Melaka selama lebih kurang 22 bulan. Jadi sepanjang 22 bulan ini kami selalu mengguna slogan Melaka Berwibawa ini, dan kalau ikut selepas slogan ini dia pintar, bersih dan hijau. Pintar, hijau, bersih. Jadi apabila kita merangka polisi kita, kami percaya bahawa kita perlu memulihkan ataupun memperkasakan institusi, terutamanya perkhidmatan awam dan sebagainya. Seterusnya melalui pemerkasaan institusi tersebut, kita ingin menghasilkan polisi-polisi dan inisiatif-inisiatif yang baik. Bukan sahaja untuk kita memajukan negeri kita dari segi sosial, ekonomi dan sebagainya, malah kita nak menjaminkan satu masa depan yang lebih cerah kepada rakyat kita, terutamanya anak muda kita. Jadi dalam 22 bulan punya pentadbiran kita, beberapa teras telah kita tumpukan perhatian. Saya nak kongsikan sedikit tentang portfolio saya sendiri. Apabila kami mentadbir Negeri Melaka, Kerajaan Pakatan Harapan, saya memegang jawatan Exco, Komunikasi, Multimedia, NGO, Pembangunan Belia dan Sukan. Dengarnya ini nampak macam portfolio yang sangat besar, tapi saya rasa semua portfolio ini dia berkaitan, interconnected, kerana komunikasi dan multimedia dia banyak berkaitan dengan IT, ICT, AI dan sebagainya, dan belia, sukan ini, semua ini dia berunsur futuristic, forward looking. Apabila kita buat polisi, kita buat inisiatif, we are looking forward. Apakah yang kita nak nampak masa depan dan bagaimana kita boleh mencapai hasrat kita yang kita visualize dari sekarang apabila kita memandang ke depan. Jadi beberapa inisiatif telah kita lakukan di bawah portfolio saya sendiri, termasuklah Rumah Belia Melaka, di mana kita membantu belia-belia kita di negeri Melaka untuk memiliki rumah pertama mereka, termasuk juga National Fiberization and Connectivity Plan, NFCP, di mana ini akan membantu untuk meningkatkan kualiti internet speed dan juga internet coverage di seluruh negeri. Ada juga kita cuba mewujudkan platform untuk belia-belia kita menjeburi dalam AI, Artificial Intelligence, melalui satu platform yang kita sempat mengumpulkan pakar-pakar tapi tidak sempat lagi melahirkan pemimpin belia dalam bidang ini, iaitu MAIOT, Melaka Artificial Intelligence of Things, dan juga beberapa inisiatif-inisiatif yang lain. Kerana kami Barisan Exco bawah pimpinan YB Adli Zahari, kami percaya bahawa apabila berlakunya pertukaran kerajaan di peringkat negeri dalam PRU yang lepas, rakyat mengundi untuk membawa perubahan. Dan perubahan ini sebenarnya adalah perubahan untuk memastikan kita mengubahkan apa yang kita rasa tidak mampu lagi untuk mencapai apa yang kita hasratkan, dan juga untuk kita memastikan segala polisi budaya pentadbiran kekal relevan dalam kerajaan. Jadi
bagi saya pula saya rasa adalah penting untuk memastikan pentadbiran kita selari dengan aspirasi anak muda kita supaya kerajaan ini boleh kekal relevan dan kita boleh memastikan rakyat, terutamanya belia-belia kita yang merupakan harapan dan masa depan negara kita boleh selalu bersama kita dalam memastikan kita bekerjasama untuk memastikan polisi-polisi kita, pelaksanaan polisi kita boleh berjalan dengan lancar. Jadi dalam pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Melaka selama 22 bulan ini, memang kita selalu look forward dan kita ingin memastikan supaya institusi-institusi, segala reform yang kita lakukan adalah mesra kepada rakyat, mesra kepada ekonomi dan memastikan kerajaan itu boleh bersama rakyat kita untuk mencapai kewibawaan bersama-sama. So itu penerangan yang ringkas lah, Danish. Baiklah, terima kasih YB. Kalau saya boleh kira, YB berdasarkan apa yang dikatakan itu orang kata ingin mengangkat juga martabat anak muda selaras dengan janji daripada Manifesto Pakatan Harapan untuk membawa anak muda ni ke satu dimensi yang berbeza apabila kita mengambil alih kerajaan. Baiklah, saat yang kita mungkin nantikan, penonton di rumah juga nantikan sentuhan Ketua Menteri Apa Rakyat. Baiklah, YB Adli, mungkin YB pun boleh kongsikan pada kami apakah mungkin pada pandangan YB peranan sebenar ahli-ahli yang berhormat ini dan fungsi Dewan Undangan Negeri bagi mencapai aspirasi Melaka Wibawa, kerana YB lah orang yang bawa tema tersebut di-highlightkan supaya menjadi satu hala tuju kepada Melaka yang baru, Melaka di bawah Pakatan Harapan. Silakan YB. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih moderator kita saudara Danish dan juga teman saya yang berhormat Kak Ciri yang bersama kita memimpin kerajaan negeri dalam tempoh 22 bulan ini. Dan memanglah kalau kita tahu kita bawa tema Melaka Berwibawa, Pintar, Hijau, Bersih itu dengan harapan kita Melaka itu dapat kembali mempunyai kewibawaannya sebagai salah satu negeri dalam negara kita dan juga sesuai dengan nama Melaka itu juga. Kalau kita selalu kadang-kadang mengkritik diri kita jugalah, kita dia orang Melaka, duduk di tepi Selat Melaka. Kadang-kadang semua orang tahu selat tu Selat Melaka, satu dunia tahu, tapi apa peranan kita untuk mengembalikan bahawa selat itu kita menjadi salah satu daripada empunya kepada selat itu. Jadi itu contoh bagaimana kita melihat kewibawaan negeri kita. Sebab itu sebelum saya pergi lanjut ini, saya suka sebut, saya ambil satu kata Mahatma Gandhi lah. Mahatma Gandhi menyebut bahawa sebenarnya dunia ini adalah cukup keperluannya untuk semua orang, tetapi tidak cukup bagi mereka yang tamak. Jadi kalau kita lihat ini adalah cabaran kepimpinan. Semua orang bila jadi pemimpin ini, itu adalah asas kepada kita. Sebab itu kalau kita lihat antara tugas utama kita sebagai wakil rakyat ini adalah untuk membina struktur-struktur ataupun menambah baik struktur yang sedia ada dalam negara kita. Saya selalulah mengingatkan rakan-rakan dan juga diri saya, kita sebenarnya kalau kita lihat kita ni ada 3 kerajaan di peringkat persekutuan, kerajaan di peringkat negeri, dan kita ada satu lagi kerajaan yang ramai orang lupa, iaitu kerajaan tempatan. Jadi kita sebenarnya ada ahli parlimen, kita ada ahli Dewan Undangan Negeri di peringkat negeri dan juga kita ada ahli-ahli majlis. Sebenarnya ahli majlis ni orang sudah di Malaysia ini sebenarnya peranan ahli majlis ini yang sebenarnya harus diberikan sedikit pengetahuan ataupun reform kepada masyarakat dan juga ahli majlis itu sendiri. Sebenarnya ahli majlis adalah wakil rakyat di kerajaan tempatan. Sebab itu saya selalu peringatkan, kalau kita mahu menjadi kembali negeri Melaka berwibawa ini, semua ahli-ahli yang berhormat kita ini termasuk ahli majlis dan juga pimpinan di peringkat kampung itu harus memainkan peranan masing-masing. Sebab itu kadang-kadang wakil rakyat dia buat kerja ahli majlis buat kerja MPKK. Jadi ini sebenarnya akan tidak akan dapat memberikan satu kesan yang besar. Tadi yang berhormat ke
kalau kita lihat pandangan beliau, itu adalah sebenarnya adalah tugas dan tanggungjawab Ahli Dewan Undangan Negeri sebenarnya. Kita harus melihat balik kepada dasar-dasar negeri. Dan kalau kita duduk dalam kerajaan, sama ada kita memimpin kerajaan negeri sebagai exco dan sebagainya, kita harus merencana banyak dasar-dasar baru. Tak kira lah apa portfolio kita, mungkin belia sebahagiannya melihat dasar-dasar baru seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Ke itu. Tetapi sebenarnya antara cara kita dalam untuk mengembalikan Melaka berwibawa itu, bagaimana kita boleh berinteraksi antara satu dasar dengan dasar yang lain. Saya ambil satu contoh macam Yang Berhormat Ke sebut tentang rumah belia. Memanglah dikala kita merangka manifesto kita, sebenarnya manifesto kita itu asas-asas dasar yang kita rasakan menjadi keperluan kepada rakyat. Tetapi dia boleh dikembangkan. Macam rumah belia, tak ada dalam manifesto kita secara spesifik. Yang ada hanyalah rumah berkat kita. Tetapi kita dapat kembangkan bila kita memimpin, kita lahirkan idea bukan sahaja rumah berkat yang ada dalam manifesto kita, tapi kita boleh lahirkan rumah peduli, kita lahirkan rumah belia, kita hasilkan rumah harapan, rumah sejahtera. Jadi kalau kita lihat ini adalah kerana kita dapat memberikan fokus kepada dasar-dasar yang telah kita buat. Itu yang pertama. Sebab itu antara aspek yang saya fikir pendidikan politik yang harus kita kembangkan adalah kita mesti melihat balik fungsi-fungsi ini. Tajuk malam ini memang sesuai lah. Kita melihat Ahli Dewan Undangan Negeri itu, tetapi dalam masa yang sama kita juga harus melihat peranan Ahli Parlimen, peranan Ahli Dewan Undangan Negeri, dan juga peranan ahli majlis itu sendiri. Sebab itu kalau saya selalu mengambil contoh, kadang-kadang kita tengok peranan ahli parlimen kita, ramai orang tanya ahli parlimen ni kenapa dia tak ada gitu, tak nampak dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat macam di Indonesia, seorang ahli parlimen mungkin berjuta dia punya pengundi. Jadi macam mana dia nak serve? Sebenarnya isunya adalah ahli parlimen itu tugasnya adalah membina dasar-dasar, dan juga kalau kita lihat adalah kalau kita tengok parlimen itu sendiri adalah di mana ruang untuk membincangkan dasar-dasar negara, di samping membentuk perundangan-perundangan untuk mensejahterakan rakyat. Begitulah juga di peringkat negeri, peranan kita adalah melihat kembali dasar-dasar kerajaan negeri, dan kita menjadi, kalau kita duduk dalam kerajaan, kita harus inisiatif-inisiatif ini, dan kalau kita duduk sebagai hari ini sebagai pembangkang, kita menjadi semak dan imbang kepada dasar-dasar kerajaan negeri itu. Itu sebab kalau kita lihat inisiatif yang, kalau setiap portfolio ini, kita fokus kepada inisiatif-inisiatif yang telah kita gariskan, maka kita akan dapat memberikan satu kesejahteraan dan dapat mengembalikan kewibawaan Melaka itu. Itu sebab kalau kita lihat, kita bukan sahaja melihat kepada inisiatif dalam bentuk material semata-mata, tetapi informasi kepada sistem itu juga adalah suatu yang cukup penting. Sebab itu kita di peringkat kerajaan negeri, antara yang kita usahakan seperti mana penumbuhan Melcat, bukanlah mudah untuk satu jawatan kuasa boleh mempersoalkan peranan Ketua Menteri. Masa mula-mula nak buat dulu orang tanya, takkan Ketua Menteri pun kena disoal oleh jawatan kuasa. Tapi bagi saya, inilah keterusan sebenarnya. Kita harus punya keberanian untuk kita melakukan perubahan, dan bagaimana kita harus bertanggungjawab di atas segala tindakan kita. Sebab itu saya selalu melihat bahawa di samping kita melihat aspek kebajikan, di samping kita melihat aspek pendidikan, di samping kita melihat aspek keselamatan, tetapi saya dalam masa yang sama, tiga aspek ini juga didokong oleh aspek yang cukup penting, iaitu aspek ekonomi kerajaan negeri itu. Itu sebab bila kita berfikir tentang Melaka berwibawa ini, satu membawa dua istilah ekonomi bagi menyokong kita. Adalah pertama orange economy, iaitu ekonomi berasaskan kreativiti dan berasaskan pengetahuan ataupun ekonomi, ataupun yang kedua saya selalu menyebut tentang apa yang kita panggil sebagai blue economy. Blue economy ini ialah ekonomi berasaskan maritim kita. Mana yang saya sebut yang tadi, ialah selat di depan kita itu adalah selat Melaka. Melaka kurang memanfaatkan blue economy ini. Sebenarnya kalau kita, sebab itu dalam tempoh 22 bulan ini, saya memang memberikan fokus kepada blue economy itu. Sebab itu kita dapat menyelesaikan isu sempadan kita dengan Kerajaan Negeri Sembilan, isu maritim kita dengan Kerajaan Negeri Sembilan bagi membolehkan pembangunan pelabuhan kita. Kerana saya yakin bahawa walaupun kita pandemik COVID-19 ini, sektor logistik ini sebenarnya boleh berkembang. Dan saya yakin kalau kita YB Ke juga salah satu sektor yang dulu dia pegang, iaitu tentang
IT ni. Sebenarnya saya yakin kalau dia memimpin Esko Kerajaan Negeri, sebenarnya IT ni boleh dipacu dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Kerana itu salah satu daripada, hari itu saya ada menulis 14 sektor yang boleh berkembang di kala COVID-19 ini. Walaupun kita tahu ada cabaran-cabaran sektor yang lain, salah satunya adalah IT sendiri. Kerana IT itu sebenarnya boleh berkembang dalam sektor ini. Semua orang nak menggunakan data dan seumpamanya, dan sebenarnya di situ adalah peluang kita. Sebab itu sebenarnya bila kita nak menyebut tentang Melaka berwibawa, kita harus, pertama adalah kita mesti melihat kepada reform itu, perubahan-perubahan, penambahbaikan. Yang kedua adalah kita mesti datang dengan kepelbagaian inisiatif-inisiatif baru. Kerana kita tahu keperluan baru akan memerlukan satu inisiatif baru untuk mensejahterakan rakyat. Saya rasa itu permulaan pandangan saya lah. Okey, YB, kalau boleh saya simpulkan, maksudnya perlu wujudnya kesedaran terhadap setiap satu institusi dalam kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan maupun di peringkat kampung sendiri, supaya peranan itu jelas dan kita dapat melakukan tugas tu secara berpasukan dan bersama untuk capai aspirasi kita yang bersama itu. Baiklah, untuk pusingan yang kedua ni saya akan bertanyakan soalan kepada setiap panelis, dan panelis mungkin belum menjawab dalam masa 5 minit hingga 10 minit. Jadi kita mulakanlah, sebab YB Kirk dia dah berehat dulu tadi. Jadi YB Kirk, kita maklum bahawa YB ni sejak dilantik ataupun sejak dipilih selaku ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Agro, YB agak aktif di lapangan. Jadi YB, saya sendirilah, kita sering macam dimomokkan, dikatakan bahawa seseorang yang menjadi YB ini ataupun seorang yang ingin menjadi YB ini harus buat kerja. Istilah buat kerja itu ruang lingkup luas. Menyumbang sesuatu kepada parti, menyumbang sesuatu pada komuniti. Adakah istilah kerja ini harus difokuskan hanya kepada turun beri sumbangan kepada orang ramai, keluar duit poket sendiri, menunjukkan bahawa itulah kerja untuk rakyat yang kita dah buat. Tetapi kita harus ingat bahawa seorang wakil rakyat bila dilantik sebagai Yang Berhormat, dan bila kita dipilih pula, kita menangi pilihan raya itu sebagai kerajaan pula, apa yang akan terjadi adalah kita perlu merangka polisi. Kita harus bekerja dengan agensi-agensi kerajaan untuk memastikan kesejahteraan rakyat itu dapat kita pacu dan juga kita bela. Oleh demikian YB, mungkin pandangan YB, bagaimana kita nak menghadapi situasi ini? Adakah perlunya kita kekalkan pendekatan sebegini, pemikiran sebegini dalam kita menghadapi perkara ini dalam ruang lingkup politik kita? Silakan YB. Okey, itu satu soalan yang baik. Sebenarnya ini pun pernah, saya rasa sering dibahas oleh beberapa pihak, tapi saya ingin juga menyatakan bahawa saya setujulah tentang apa yang telah dikongsikan oleh YB Adli tadi, bahawa memang wakil rakyat dia mempunyai peranan yang penting, tapi kadang-kala yang difaham oleh rakyat secara umumnya adalah bahawa mereka perlu nampak YB, perlu ada YB di setiap aktiviti, program dan sebagainya. Itu yang kita katakan tentang local presence. Dan saya rasa itu banyak berkaitan dengan sistem pengundian ataupun sistem demokrasi kita di negara kita ini, di mana kita setiap YB ataupun wakil rakyat dia memegang satu tempat. Bagi kami, saya dengan YB Adli adalah kawasan Dewan Undangan Negeri, DUN. So saya DUN Aikro, YB Adli adalah DUN Puig Katil. Bagi ahli parlimen pula satu kawasan parlimen. Jadi apabila kita setiap calon dia ditempatkan ataupun setiap wakil rakyat dia ditempatkan di satu tempat, kadang-kala kita perlu ada local presence. Dan kadang-kala ini merupakan satu perkara yang memang akan mengambil masa yang banyak, kerana kita punya kawasan pengundian kadang-kala, bagi Aikro lah, saya mempunyai lebih kurang 25,000 pengundi. Kalau penduduk lebih kurang 3 kali ganda daripada jumlah tersebut. Jadi untuk kita maintain local presence ini dia bukan senang, tapi saya rasa itu juga memberi satu kebaikan kepada pihak kami, kerana saya percaya itu salah satu cara untuk kita memastikan kita boleh dengar aspirasi rakyat ataupun aduan rakyat ataupun segala idea-idea yang boleh dikongsikan
bersama kami, dan apabila kami turun padang, apabila kami berjumpa dengan rakyat berlapisan masyarakat kita mampu berkongsikan juga apa yang kita cuba melakukan supaya kita boleh memastikan apa-apa yang kita nak cadangkan, nak laksanakan di peringkat kerajaan ke ataupun di peringkat DUN adalah relevan dengan apa yang digendaki ataupun diperlukan oleh rakyat kita. Tapi untuk saya terangkan macam mana kita nak meletakkan prioriti kami sebagai ADUN, dan kalau dulu sebagai Exco ataupun Ketua Menteri, adalah kita perlu memastikan peranan kita ataupun kerja-kerja kita boleh dilaksanakan dengan efisien. Saya rasa itulah kenapa kami selalu menyatakan tumpuan kita kepada institusi kita. Kerana bukan senang untuk seorang wakil rakyat ini melakukan semua kerja. Institusi itulah jawapan kepada kita, dan institusi inilah yang akan memastikan segala polisi-polisi dan juga kesejahteraan rakyat ini terjaga. Apabila saya memegang jawatan Exco, saya perlu memastikan jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi yang di bawah jagaan portfolio saya berfungsi dengan baik dan juga memastikan pelaksanaan polisi-polisi mereka adalah selari dengan aspirasi Kerajaan Pakatan Harapan. Kalau saya sebagai ADUN pula, saya perlu memastikan semua pihak seperti Japrun, Pusat Khidmat, Ketua Kampung, Sidang dan sebagainya boleh melaksanakan peranan mereka dengan baik. Jadi itu adalah kenapa saya kata kepentingan institusi. Dan saya rasa sebagai seorang wakil rakyat, kita semua perlu tahu apakah prioriti kami, sebab kadang-kala kami mungkin tertarik ataupun ditarik untuk memastikan local presence kita ada. Tapi kadang-kala local presence ini tidak mungkin kita boleh memastikan 100% ada, sebab kadang-kala seperti YB Alex DUN ke Sidang, DUN beliau adalah antara yang paling besar, saya rasa yang paling besar di negeri Melaka. Jadi mustahil untuk beliau memastikan dia hadir ke setiap program di peringkat komuniti, peringkat taman, kampung dan sebagainya. Jadi adalah penting untuk beliau memastikan MPKK, ahli majlis, sidang dan semua NGO ataupun kita kata civil society boleh bekerjasama dengan beliau supaya local presence dia ada dan dia juga ada masa dan juga ada ruang untuk melaksanakan peranan beliau dengan lebih efisien. Saya rasa itulah kepentingan institusi yang kita nak tekankan di sini. Baiklah YB. Okey, untuk YB Adli, bersangkut paut juga dengan apa yang dikatakan oleh YB Kirk, iaitu local presence. YB pernah menjadi orang nombor 1 dalam Seri Negeri dan menjadi satu kelaziman lah untuk YB turun ke padang mendengar nadi nanyut rakyat, dan saya kira salah satu pencapaian yang agak baik yang telah YB laksanakan adalah Hari Bertemu Rakyat pada setiap hari Jumaat kalau tidak silap saya. Dan kita lihat bila kita menjadi kerajaan, tumpuan kita bukan saja kepada pembuatan polisi dan dasar, tapi kita juga sebagai seorang YB perlu membuat local presence itu, mengadakan local presence itu seperti menghadiri jemputan kenduri kendara, merasmikan majlis berkatan, perkara yang pada saya agak remeh sedikit, tetapi adakah berdasarkan pengalaman YB perkara sebegini mengganggu sedikit fokus YB terhadap pembuatan dasar tersebut? Silakan. Okay, terima kasih Saudara Danny. Jadi bila saya sebut tentang peranan masing-masing ahli parlimen dari Dewan Undangan Negeri kepada ahli-ahli majlis di kerajaan tempatan, dan sebenarnya kalau kita lihat bila kita bertemu dengan rakyat ini, sebenarnya aspek kita bukan nak tunjukkan kepada rakyat kita ni ahli Dewan Undangan Negeri ataupun nak tunjuk saya ada bersama mereka. Sebenarnya ini adalah supaya kita sebagai pemimpin kita tahu apa sebenarnya yang difikirkan oleh rakyat, masalah yang dihadapi oleh rakyat. Walaupun kita duduk masa saya dulu, walaupun kita ketua menteri, bila kita bertemu Hari Bertemu Rakyat itu, sebenarnya di situlah kita membentuk dasar-dasar negeri sebenarnya. Kerana bila kita bertemu rakyat setiap minggu tu, bila kita jadi kerajaan itu, sebenarnya di situ kita tahu apa masalahnya. Contohnya macam saya Exco Tanah yang melibatkan urusan-urusan tanah di samping ekonomi
ni dan kewangan negeri, saya tengok banyak isu-isu yang melibatkan tanah itu bila rakyat datang berjumpa kita, mereka membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan tanah. Dari segi tempoh masa, mengambil masa yang panjang kadang-kadang, dan kadang-kadang mereka melihat kos yang tinggi yang terpaksa dibebani oleh mereka. Daripada situlah datangnya dasar-dasar baru yang kita kemukakan, kerana kita tahu ini masalah rakyat. Kita tak boleh membuat dasar-dasar baru pada anggapan kita ini menjadi keperluan rakyat, sedangkan kita sendiri tak mendengar apa masalah rakyat. Sebab itu tujuan kita nak pergi kenduri kendara adalah kita mesti melihat isu-isu ini. Kita tahu rakyat akan beritahu bahawa contohnya kita ke pasar, kita boleh tahu harga barang, walaupun kadang-kadang kita boleh dapat maklumat tentang keluhan daripada pegawai-pegawai kita. Tetapi kalau kita sendiri pergi, kita boleh tahu harga ikan, kita boleh tahu apa keluhan-keluhan rakyat, mereka boleh secara terus mengemukakan. Sebab itu bagi saya, sepanjang saya bertemu dengan rakyat, hari bertemu rakyat itu memang masalah rakyat itu dihimpunkan kepada kita. Tapi sebenarnya kerajaan memang mempunyai satu jentera yang cukup kuat sebenarnya untuk bagi saya semua masalah rakyat itu boleh diselesaikan. Dan tak ada masalah yang tak boleh selesai. Saya pernah selesaikan satu masalah rakyat dia sebenarnya peranan PBT, iaitu dia tak boleh selesai isu jiran dia pelihara binatang peliharaan anjing mengganggu dia untuk tempoh 11 tahun, tak boleh selesai. Tetapi bila dia datang hari bertemu rakyat itu, pegawai saya jumpa di peringkat PBT itu jumpa, akhirnya boleh selesaikan masalah 11 tahun dia sudah melanda mereka hidup kejiranan itu. Sebenarnya ini masalah-masalah, sebab itu kita harus membuat dasar. Bila kita contohnya di peringkat PBT, bila kita membuat peraturan undang-undang bagi ternak, tak kisahlah ternak ayam ke, ternak kucing ke apa ke, tetapi dia mesti ada satu peraturan. Kalau tidak, dia mengganggu jiran-jiran yang lain dan sebagainya. Begitulah juga dengan dasar-dasar di peringkat negeri. Sebab itu bertemu dengan rakyat ini cukup penting. Kerana bukan untuk menunjukkan saya wakil rakyat sudah hadir pada rakyat. Kita pergi majlis berkatan contohnya. Kalau kita pergi majlis berkatan, sebenarnya kita boleh tengok teknologi semasa orang teknologi, tapi sedangkan kadang-kadang kita boleh melihat dari segi kos yang terpaksa ditanggung oleh mereka, dan juga kadang-kadang kita boleh melihat bagaimana respon di kalangan masyarakat dari segi bagaimana mereka menghadapi kehidupan hari-hari. Sebab itu macam saya, kadang-kadang bila saya ke rumah-rumah itu, kita tengok apa keperluan masyarakat. Sebab itu pengalaman kita bila kita pergi ke rumah itu, kita tengok banyak kos-kos yang ditanggung oleh mereka. Antaranya adalah susu untuk makanan. Mereka terpaksa membeli susu untuk makanan dengan harga yang cukup tinggi. Sehingga ada keluarga yang kadang-kadang menampung sehingga RM2,000. Sebab itu kita datang dengan dasar baru melalui esko kebajikan kita. Melalui esko kita, dia datang dengan dasar baru iaitu susu untuk makanan bagi mereka yang memerlukan. Sebab itu kalau kita tengok, kita beri semua dasar-dasar ini adalah hasil daripada kita bertemu dengan rakyat. Sebab itu ini penting juga bertemu dengan rakyat ini, kerana daripada situ kita tahu apa masalah sebenar rakyat dalam DUN kita. Barulah kita boleh merangka dan kita boleh memberikan pandangan-pandangan semak dan imbang ke atas dasar-dasar. Contohnya macam isu semasa hari ini yang harus kita lihat adalah isu-isu yang melibatkan pendidikan dan juga pekerjaan yang paling utama. Bagaimana kesan pada masyarakat di Dewan di dalam DUN kita. Baik, OIB, kalau boleh saya simpulkan, bermaksud local presence ini membantu kita dalam membuat dasar dan polisi bagi kerajaan untuk mengangkat martabat rakyat itu sendiri. Baiklah, untuk pusingan ketiga pula, terima kasih pada OIB berdua untuk pusingan kedua tadi. Untuk pusingan ketiga, bersama kita sebenarnya dalam talian adalah 6 orang peserta yang turut serta bagi peserta yang bertuah, kerana mereka dipilih untuk bertanya terus kepada panelis jemputan kita ini soalan-soalan yang berkaitan dengan tema dan fokus perbincangan kita pada malam ini. Kalau boleh saya jemput beberapa orang dahulu untuk bertanyakan soalan secara terus kepada ahli-ahli panel kita, dan di talian kalau tidak silap saya adalah 6 orang anak muda kesemuanya. Saya mungkin boleh kenalkan mereka, iaitu saudara Dennis Sim Yong Seng, saudara Jason Sesinaden, saudari Diviana Mavani,
Saudara Norbert Lim Wewen, Saudari Vanessa dan Saudara Daman Raja. Selamat datang kepada kesemua peserta. Baiklah, kita gerak kepada pusingan ketiga ini, mulakan saja iaitu peserta yang pertama kita iaitu Saudara Denisi. Mungkin ada sesuatu yang hendak ditanyakan kepada panel kita. Saya buka ruang seluas-luas kepada sahabat kita ni. Silakan. Okey, terima kasih Saudara Danish. Selamat malam kepada YBCM Adli dan YB Kirk. So, soalan saya sebegini. Okey, kita nampak bahawa ahli-ahli politik yang lompat ke Pakatan Nasional menjadi sebab utama kerajaan Pakatan Harapan tumbang lah. So, dan saya rasa semua rakyat di Malaysia berasa amat kecewa lah dengan dan marah terhadap pembentukan kerajaan sebegini. Dan baru-baru ini kita kedengaran akan ada perubahan yang bakal berlaku dalam arena politik Malaysia. Maka soalan saya ialah, sekiranya Pakatan Harapan menjadi semula kerajaan pada masa terdekat ataupun masa hadapan, apakah jaminan yang boleh Pakatan Harapan berikan kepada rakyat supaya fenomena katak politik sebegini ini tidak berlaku lagi? So, itu saja soalan saya. Terima kasih Saudara Denny. Mungkin panelis kita Saudara Kecil ada respon ada soalan tersebut. Okey, pertama sekali saya tak tahu sama ada PH akan menjadi kerajaan semula sebab saya tak tahu tentang perkara ini. So apabila saya jawab, saya haraplah Danny jangan quote saya bahawa saya mengesahkan akan ada berlaku apa-apa. Jadi jawapan saya sebenarnya senang, bahawa kami susah ataupun tak mungkin kita boleh buat jaminan garanti 100% bahawa fenomena kerajaan pintu belakang tak akan berlaku sekiranya tak ada satu mekanisme ataupun akta ataupun undang-undang yang melarang pelompatan parti ini. Tapi ingin juga saya kongsikan bahawa pendirian saya adalah apabila seseorang wakil rakyat mewakili sebuah parti politik bertanding di pilihan raya dan diundi oleh rakyat dan menang dalam pilihan raya itu, beliau sebenarnya ada tanggungjawab ataupun ada satu peranan yang sangat penting, iaitu membawa aspirasi pengundi-pengundi yang telah mengundi beliau untuk memastikan peranan dia terus dilaksanakan sepanjang tempoh dia menjadi seorang wakil rakyat. Jadi adalah lebih kepada dalam keadaan sekarang, sebenarnya dia lebih kepada ujian kepada karakter dan juga prinsip seseorang wakil rakyat tersebut. Jadi apabila kalau kita berjaya mewujudkan satu mekanisme akta ataupun undang-undang dalam apa bentuk sahaja untuk melarang seseorang wakil rakyat melompat parti, kita boleh memastikan supaya perkara ini boleh dielakkan to the best of our effort. Tapi saya rasa ada banyak panelis terutamanya dari bidang peguam telah pun memberi penerangan. Sebenarnya dia lebih rumit daripada apa yang kita boleh bayangkan, kerana salah satu cabaran adalah kerana dalam constitution perlembagaan negara kita, artikel 10 adalah the freedom to form association. Jadi itu sebenarnya dari sudut prinsip dan spirit dia bercanggah dengan akta atau sebarang akta untuk melarang kita lompat parti. Jadi untuk kita adakan satu akta ataupun undang-undang ataupun mekanisme dari sudut undang-undang untuk memastikan pelompatan parti ini boleh dilarangkan ataupun dielakkan, saya rasa the first prerequisite adalah untuk peringkat parlimen untuk mengundi supaya ada pindaan yang dilakukan atas peruntukan undang-undang dan perlembagaan ini, dan saya rasa itu perlukan 2/3 majority untuk memastikan itu berlaku. Dan kalau saya boleh juga kongsikan ini, saya nak ulang sekali lah, pendirian saya adalah kita harus ada satu mekanisme untuk memastikan ini tidak berlaku. Tapi ingin juga saya kongsikan bahawa apa yang mengakibatkan kerajaan PH ini tumbang di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan adalah bukan semata-matanya pelompatan parti
daripada wakil rakyat sahaja, tapi adalah pelompatan pakatan ataupun coalition. Adalah satu parti dia keluar daripada coalition yang sedia ada dan dia menyertai satu coalition yang baru, perikatan yang baru. Itulah yang menyebabkan kerajaan PH tumbang. So saya rasa itu memang memerlukan perbincangan dan kajian yang lebih mendalam untuk kita memastikan supaya mekanisme yang kita boleh wujudkan nanti adalah cukup dan juga lengkap untuk kita memastikan mandat rakyat terus dilindungi. So itulah pandangan saya. Okey, baik YB. Mungkin YB Adli nak tambah sedikit tentang soalan saudara kita Dennis Sim tersebut. Ya, saya tambah sikit lah. Sebab memang kita tahu beberapa perkara berhubung dengan parti ini memang berlaku kalau kita tengok dulu di Perak kan, dan masa di Kelantan dulu di kala Tok Guru Aziz itu pun ada beberapa usaha juga kalau kita lihat walaupun tidak berjaya. Dan kalau kita tengok dalam sejarah politik Malaysia ini perkara-perkara tersebut boleh berlaku juga kalau kita tengok macam isu-isu yang melibatkan Sabah dan sebagainya. Tetapi bagi saya sebenarnya kita juga harus melihat kepada reformasi dari segi sistem demokrasi kita juga. Sistem demokrasi itu bagus, tetapi model yang kita gunakan ini memang banyak juga tidak kita melihat kesannya. Sebab itu saya fikir untuk masa yang akan datang model satu orang satu undi itu juga harus diambil kira juga, kerana model kita sekarang ini berdasarkan kepada kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri kita kan, macam tadi dia sebutlah ke sidang itu dia kena jaga 30,000 pengundi, sedangkan mungkin di setengah-setengah DUN tu dia hanya menjaga 10,000 je. Segi logistik itu, kerana kawasan dia tak jauh pun antara Melaka dengan Masjid Tanah itu, dekat saja. Jadi kita harus melihat kalau kita boleh pergi kepada satu sistem di mana setiap orang, setiap parti itu, sebab dalam konteks kita Pakatan Harapan ini bukan orang yang melompat sekali satu parti je. Jadi ini adalah cabaran kita sebenarnya. Dan ini pun dah berlaku dalam Pakatan Rakyat dulu. Di kala PAS bertindak begitu, jadi sebahagian individu itu bertindak menubuhkan amanah dan seumpamanya. Jadi kalau kita lihat memang banyak aspek yang kita harus pergi. Tetapi bagi saya untuk masa depan Malaysia, antara aspek yang harus kita berikan keutamaan ialah satu orang satu undi itu. Ini adalah satu perkara yang saya fikir bagaimana kita mahu menyusun demokrasi kita supaya setiap daripada rakyat kita ini mempunyai satu undi, dan undi itu dinilai bagi setiap wakil rakyat itu. Dan ini saya fikir kalau ini berlaku, jadi ini mungkin boleh menambah baik sistem demokrasi dalam negara kita dan semua rakyat mempunyai suatu pandangan, dan manipulasi kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri ini pun tidak akan, yang selalu disebut gerrymandering ini pun tidak akan boleh dilaksanakan. Jadi saya fikir ini antara aspek-aspek yang harus kita lihat, dan saya fikir macam tadi persoalan utama dia tentang Pakatan Harapan itu, sebenarnya Pakatan Harapan memang mempunyai satu keputusan kita adalah untuk mengembalikan mandat rakyat. Ini kita konsensus dalam apa sahaja perbincangan kita, sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat federal itu, dan memang kita akan memberikan keutamaan kita kepada itu, mengembalikan mandat rakyat itu menjadi keutamaan kepada kita, kerana itu pilihan rakyat, dan kita sebagai pemimpin Pakatan Harapan ini sudah barang pasti kita mesti berusaha untuk mengembalikan mandat itu. Okey, baik YB, saya harap saudara kita Dennis Sim berpuas hati dengan jawapan ataupun pandangan yang diberikan oleh kedua panelis jemputan kita. Untuk yang seterusnya mungkin pihak penerbitan boleh siarkan yang seterusnya, iaitu saya jemput saudara Jason Sesinaden untuk tanyakan soalan pada dua panelis kita pada hari ini. Silakan saudara. Selamat petang YB. Nama saya Jason. YB, pertanyaan saya adalah berkaitan dengan isu polisi ekonomi Pakatan Harapan untuk Melaka.
Bagi sebagai seorang anak muda yang kerja di Melaka, banyak kawan muda saya mereka bercakap dengan saya, mereka berhasrat untuk meninggalkan Melaka dan ingin kerja di tempat seperti Kuala Lumpur ataupun Singapura kerana Melaka tidak cukup peluang ekonomi untuk orang muda. Dan tadi YB ada cakap sedikit tentang blue economy dan 14 sektor yang mungkin boleh kembang di Melaka. Boleh tak YB elaborate sikit tentang apa-apa plan Pakatan Harapan untuk diversify dan membangunkan ekonomi Melaka? Terima kasih. Saudara Jason, mungkin YB Adli ada pandangan sedikit. Ya, kalau kita lihat memang saya tak nafikan kenapa anak muda kan memang kalau kita lihat Melaka antara di mana golongan siswazah terutamanya mendapat gaji yang agak rendah antara yang rendah dalam negara kita. Kerana sebenarnya kalau kita lihat sektor-sektor, walaupun kita selalu menyebut tentang pelaburan Melaka, kita selalu sebut FDI kita, foreign direct investment itu selalu kita banggakan, tetapi kita sebenarnya harus melihat sektor mana yang mahu kita bawa ke Melaka sebenarnya. Saya kalau kita memimpin sebenarnya kita harus melihat sektor-sektor industri ini. Kadang-kadang saya ada satu contoh ada setengah-setengah industri itu dia mengambil hampir 200. Saya mentadbir kerajaan negeri itu, saya pernah berjumpa dengan satu industri itu, mereka mengambil 200 engineer daripada Filipina dalam bidang microchip. Kerana ini masalah kita, kerana kita tak dapat mengeluarkan engineer dalam bidang tersebut. Itu sebab kalau kita lihat sebenarnya kita harus menyusun balik apa industri yang kita ada dan dalam masa yang sama industri yang bagaimana yang mahu kita bawa ke sini. Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat industri yang kita bawa itu memang besar. Tetapi kadang-kadang dia hanya menyediakan ruang hanya kepada paling tinggi pun yang anak Melaka dapat mengisi adalah dalam konteks technician saja. Kerana pekerja-pekerja di peringkat lebih tinggi itu menggunakan pekerja-pekerja asing. Ini yang berlaku kepada negeri kita. Sebab itu kalau kita memimpin 22 bulan itu, caranya adalah kita mahu menjadikan Melaka ini sebagai hub data center bagi Asia Tenggara ini. Dan kita sebenarnya sudah menyelesaikan banyak isu-isu yang melibatkan pemilikan tanah. Cuma kita tak sempat untuk, sebenarnya kita YB pun terlibat juga dan kita terlibat dengan Kementerian Kewangan di kala itu untuk menjadikan Melaka sebagai satu data center hub data center di Asia Tenggara ini. Dan kita hampir berjaya melaksanakannya. Dan sebenarnya dan kerajaan yang setia ada boleh meneruskan kerana kita sudah hampir memutamatkan urusan dan kita dan saya fikir pelaburan itu boleh bernilai hampir 10 bilion ringgit. Dan saya fikir kalau kita boleh membawa lebih banyak pelaburan-pelaburan yang bersifat teknologi yang melibatkan isu-isu melibatkan kemampuan digital ini, sebenarnya kita dapat menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada yang lebih, orang kata yang lebih berkualiti kepada generasi muda itu. Baik YB, mungkin YB nak tambah sedikit? Boleh. Saya setuju sangatlah apa yang telah diterangkan oleh YB Adli tadi. Kalau boleh saya nak tambah sikit lah. Saya rasa faktor yang paling utama yang boleh menentukan sama ada anak muda kita terus berada di negeri kita sendiri daripada bergerak mungkin ke KL ataupun ke negara lain adalah tentang kualiti kehidupan seseorang belia itu. The quality of life. So itu merangkumi aspek seperti peluang pekerjaan, ekonomi, keselesaan kehidupan, cost of living, kos sara hidup dan sebagainya. So saya rasa apa yang penting adalah kalau kita lihat di negeri Melaka ini lebih kurang 40% GDP negeri kita adalah bergantung kepada sektor pelancongan. 40% lagi adalah perindustrian dan 20% itu yang lain-lain lah. Jadi apabila Kerajaan Pakatan Harapan negeri Melaka mentadbir negeri Melaka ini, ada beberapa fokus yang kita cuba nak tumpukan perhatian kami. Tapi ingin saya menerangkan satu caveat dululah. Peluang pekerjaan anak muda ini sebenarnya dia bukan bawah skop Jabatan Belia dan Sukan sahaja.
sebenarnya dia satu isu yang cukup besar dan dia memerlukan kerjasama antara Exco, antara portfolio dan juga antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jadi tadi saya ada terangkan sedikit tentang skim perumahan anak belia, anak muda untuk negeri Melaka ini, skim rumah belia untuk kita memudahkan belia-belia kita memiliki rumah pertama. So itu adalah salah satu perkara yang boleh menyumbang kepada kos sara hidup ataupun keselesaan kehidupan seseorang belia kita. Dan kemudian ada juga fokus kita atas ekonomi-ekonomi yang mungkin boleh dibangunkan. Saya nak bagi contoh tentang apa yang saya sebut tadi juga, NFCP, National Fiberization and Connectivity Plan. Sebab kalau kita ada kaji tentang NFCP ini, dia bukan sahaja semata-matanya untuk meningkatkan internet speed ataupun internet coverage di seluruh negara, terutamanya negeri Melaka sahaja. Dia lebih kepada membolehkan ataupun sebagai satu enabler kepada ekonomi-ekonomi yang berasaskan digital dan juga digitalization. Digitization dan digitalization, saya rasa itu satu aspek ataupun satu bidang yang agak besar pada masa depan. Terutama kita juga boleh nampak e-sports ini juga negeri Melaka saya rasa merupakan antara negeri yang paling awal ataupun paling berjaya untuk mengadakan garis panduan dan juga inisiatif berbanding dengan beberapa negeri yang lain dan dengan kerjasama dengan pihak Kementerian Belia dan Sukan yang dulu. Dan juga ada juga kita nak memberi fokus kepada AI, e-commerce dan sebagainya. Sebab saya rasa itu merupakan future kita, terutamanya tentang K-ekonomi, dan kita harus lihat kepada bidang K-ekonomi ini kerana semakin banyak belia yang terlibat dalam K-ekonomi sekarang berbanding dengan ekonomi-ekonomi yang tradisional di mana mungkin bidang ataupun industri-industri yang tradisional ini. Saya rasa golongan belia sekarang ni dia penuh dengan imagination, dia ada creativity. So saya rasa dengan creativity ini haruslah kita sebagai kerajaan memastikan kita membekalkan platform secukupnya kepada mereka. Saya nak menggunakan e-commerce sebagai contoh. Selain daripada memastikan kualiti internet kita boleh ditingkatkan melalui plan seperti NFCP, MAIOT dan sebagainya, kita perlukan anak muda kita untuk meningkatkan kemahiran mereka secara keseluruhan dan juga secara jangka masa panjang. Kerana satu-satunya cara untuk memastikan ekonomi ataupun negara kita kekal kompetitif dan juga relevan adalah melalui peningkatan kemahiran, iaitu upskilling. Dengan adanya upskilling dan juga dengan mungkin dengan bantuan peningkatan ekonomi, the advancement of technology seperti AI dan sebagainya, kita mampulah melahir satu generasi yang lebih kompetitif di peringkat bukan sahaja peringkat kebangsaan dan juga saya rasa di peringkat antarabangsa. So dengan itu kita mampulah memastikan anak muda kita mendapat peluang pekerjaan yang baik di negeri-negeri selain daripada negeri yang sekarang menjadi satu norm seperti KL, Penang, JB dan sebagainya. Saya rasa Melaka ini memang dia mempunyai potensi yang cukup besar untuk kita memastikan dia sebagai satu the upcoming city, the upcoming state of dream untuk belia-belia kita. Baik YB, jawapan yang saya kira memuaskan hati saudara kita, saudara Jason. Baiklah, mungkin semasa sesi live ini ada komen-komen yang hendak bertanyakan juga. Ada pengguna-pengguna Facebook yang ingin bertanya soalan kepada panelis kita. Jadi mungkin pihak penerbitan boleh siarkan mana-mana komen soalan. Baiklah, daripada akaun Mustaqim Hadani, soalan begini. Selain isu tanah, isu air, semasa musim kemarau di kala catuan air, banyak remutan oleh rakyat dan dimomok oleh pembangkang. Banyak di grup WhatsApp berlega fitnah dan tuhmah. Harap YB boleh kupas mengenai empangan Sungai Jernih biar rakyat buka mata dan faham isu.
Yang ini mungkin sesuai dijawab oleh CM Ketua jawab. Menteri kita. Jadi saya silakan YB Adli untuk komen sedikit tentang soalan daripada saudara kita tersebut. Silakan YB. Kalau perlu pihak producer siarkan semula soalan tersebut. Mungkin YB Adli tak berapa jelas. Kekalkan soalan di sana lah. Soalan tentang air tadi ya. Ya, empangan Sungai Jernih. Dia sebenarnya hari ini pun di kala ucapan Ketua Menteri di majlis istiadat pelantikan Tuan Yang Utama Tun Tun Datuk Seri Ali Rostam, ada dua perkara yang dibangkitkan. Pertama tentang air, yang kedua adalah tentang bandar paling bahagia lah. Melaka dapat 2 bandar paling bahagia pada tahun 2019. Itu, tadi bila disebut perkataan tu saya ucap terima kasih, tahniahlah saya kata kepada YB sebelah saya, YBT yang menjaga PBT dan sebagainya kerana dia memenuhi kriteria bandar paling bahagia, 2 bandar. Tetapi soal air itu sebenarnya kalau kita lihat tadi pun dibangkitkan tentang Melaka komited untuk membangunkan empangan Sungai Jernih. Sebenarnya empangan Sungai Jernih kita tahu bahawa dia telah sudah lama dan hampir pasti bahawa dia hampir tidak dilaksanakan. Tetapi bila kita mengambil alih kerajaan negeri, memang saya sentiasa daripada awal kita tengok apa isunya, dan kalau kita lihat saya jumpa dengan di peringkat kementerian termasuk menteri-menteri dan kita bangkitkan, akhirnya Kementerian Kewangan pada Januari, penghujung Januari dan awal Februari itu meluluskan 200 juta untuk kita membangunkan empangan Sungai Jernih. Sebenarnya isu air di Melaka ini adalah kita tidak berterusan membina infrastruktur air sebenarnya. Di samping kita juga harus menjaga, sebenarnya di kala saya masuk, isu air ini bukan sahaja isu infrastruktur, tetapi sebenarnya kita selalu menyebut tentang empangan kita. Sebenarnya itu bukan empangan, itu adalah kolam tadahan saja sebenarnya. Kita sebab empangan ni selalunya kalau ada sungai yang besar, kita empang air itu. Jadi itu namanya empangan. Tetapi sebenarnya apa yang ada di Duran Tunggal dengan Jus itu adalah kolam tadahan. Jadi untuk menadah air ni kita perlukan hutan. Sebab itu kita bila saya ambil kerajaan negeri, antara dasar yang kita buat, kena pastikan bahawa keliling kolam tadahan kita itu di Duran Tunggal dan juga di Jus itu mesti dijadikan hutan untuk kita menadah air daripada hujan itu sendiri. Jadi ini antara aspek yang cukup penting. Sebab itu bila kita ambil kerajaan negeri, masih ada lagi kawasan-kawasan pembalakan. Sebab itu kita hentikan semua pembalakan itu kerana kita tahu hutan adalah antara aspek cukup penting. Di Melaka ni tinggal 3% saja hutan kita. Jadi kalau 3% pun masih nak dibalak lagi. Jadi apa akan jadi kepada negeri kita? Sebab itu dasar-dasar ini penting kepada kita. Dan memang bukan sahaja di kala kita memimpin, saya fikir mana kerajaan pun harus melihat balik sumber air. Termasuk kita memperkenalkan, saya pernah menyebut bahawa air ini jangan dilihat di atas saja, di upstream saja, tetapi di downstream juga. Sebab kalau kita lihat banyak negara-negara maju, mereka mengumpul air sehingga ke laut. Ada sebahagian mereka itu membina tasik di tepi laut itu untuk memastikan bahawa semua air daripada darat itu dapat dikumpulkan, bagi memastikan bahawa air itu dapat dimanfaatkan. Sebab itu kita jangan, kalau boleh air kita banyak juga yang terbiar dan yang banyak yang ke laut. Ini semua harus kita proses semula dan kita harus laksanakan. Sebab itu di Melaka ini sebenarnya untuk masa akan datang bukan saja kita menguruskan air, tetapi kita juga harus menguruskan penggunaan air itu sendiri. Kalau kita tengok, sebenarnya kita boleh segmentkan air untuk pertanian, air untuk kawasan industri, air untuk basuh kereta. Kadang-kadang air kita mandi dengan air basuh kereta sama kualiti. Sama kualiti dia. Jadi ini sebenarnya harus kita lihat. Sebab itu kita harus pergi kepada satu aspek melibatkan teknologi dan kita harus menggunakan kepintaran kita. Saya selalu mengambil contoh, kadang-kadang di negara-negara Arab itu kita tengok hujan setahun sekali je. Tapi bagaimana mereka menguruskan air? Jadi mereka menguruskan air, jadi maknanya recycle air itu harus dilihat juga. Kalau kita lihat bagaimana kita menguruskan air itu supaya dia dapat dimanfaatkan dan digunakan kembali, supaya dia boleh kita tidak terbuang dan tidak melakukan pembaziran air itu sendiri.
Itu saja. Okey. Okey YB. Mungkin kita boleh gerak kepada peserta yang seterusnya, iaitu saudara P. Dharma Raja. Lihat para peserta kita pada hari ini semuanya eksklusif, ada pelbagai kaum yang ada pada hari ini. Silakan saudara Dharma, soalan untuk para panelis kita. Terima kasih saudara Danish, moderator pada malam ni. Selamat malam untuk YB Datuk Azri dan juga YB Kirk. Okey, malam ni soalan saya pada YB Adli. Okey, apakah bantuan atau perancangan kepada pemuda kaum India di negeri Melaka untuk mencuburi dalam bidang perniagaan dan juga generasi anak muda dalam pengambilan pekerjaan di sektor kerajaan? Itu adalah soalan saya kepada YB Adli. Okey, terima kasih kepada YB Adli. Ya. Okey. Okey, YB Adli, silakan soalan daripada saudara Dharma Raja berkenaan dengan pembangunan belia India di Melaka. Dia sebenarnya kalau kita lihat kita biasanya dasar-dasar kita melalui Kerajaan Pakatan Harapan ini, kita tidak segmenkan berdasarkan kepada kaum. Biasanya segmen kita adalah berdasarkan kepada keperluan kita. Jadi bila kita melihat kepada keperluan itu, dia tidak kira sama ada kita orang Melayu, sama ada kita orang Cina, sama ada kita orang India, semuanya akan mendapat manfaat daripada dasar-dasar kita. Sebab itu kalau kita melihat contohnya, bila kita memberikan bantuan kepada yang bantuan kebajikan contohnya, jadi dasar kita adalah kepada kita panggil B40. Jadi semua orang yang terlibat dengan B40 itu sama ada di Melayu ke Cina, India, di Melaka ni, yang Dayak pun ada di Melaka ini daripada Sarawak itu. Jadi kalau kita ini dasar-dasar ini lebih baik. Sebab itu bila dilihat kepada belia, saya mengambil satu contoh. Bila kita melihat antara segmen yang penting bila kita membangunkan segmen ini, kita boleh melihat bagaimana kita memberikan ruang perniagaan itu. Sebab itu kalau kita lihat, kita ada dua aspek. Di samping kita memberikan ruang perniagaan, antara aspek yang saya selalu, sebab saya pun dalam tempoh kita memimpin kerajaan itu, saya pernah 2-3 bulan itu mengambil alih tanggungjawab daripada YB Saminadan tentang sumber manusia. Sebab itu saya melihat bahawa sumber manusia itu sebenarnya segmennya cukup luas, dan sebahagian daripada sumber manusia itu adalah untuk melihat potensi-potensi kepada golongan belia. Saya mengambil contoh macam EdTech kan. Di Melaka ini ada pusat latihan EdTech itu. Dan kalau kita lihat melalui pusat latihan itu, hanya 8% sahaja daripada belia di Melaka ini yang boleh menyertai EdTech itu. Sedangkan sebahagian besar, hampir 90% lebih itu disertai oleh belia-belia di Malaysia ini. Sebab itu saya meletakkan dasar bahawa saya nak anak Melaka paling kurang pun 30% dalam tempoh 5 tahun itu, mesti mereka itu terlibat dengan segmen itu. Kerana di situlah latihan, di situlah peluang dan sebagainya bagi mereka menceburi bidang-bidang yang melibatkan teknikal. Begitulah juga kalau macam saya ambil satu contoh, bila kita sebenarnya antaranya kita dapat membangunkan catchment kita. Sebenarnya kita dapat peruntukan daripada tenaga nasional berhad kalau kita memimpin itu sebanyak RM1 juta untuk melahirkan hampir 40 orang catchment. Tetapi dalam beberapa tempoh itu kita hanya dapat 10 orang saja. Sedangkan kita tahu bahawa bidang itu adalah bidang teknikal yang menjamin pekerjaan dan dapat menjamin pendapatan yang cukup lumayan. Tetapi tak ramai orang yang menyertai bidang itu. Kita sediakan 40 ruang, tak kira apa masa. Yang penting mereka ada minat, mereka ada kemampuan, mereka ada usaha untuk mencapai. Tapi saya yakin bahawa kalau kita terus memerintah itu, kita boleh memenuhi 40 orang catchment itu. Kerana catchment ini, masa saya bekerja dulu, saya jadi engineer. Tetapi catchment saya 2 kali ganda gaji dia berbanding dengan saya. Walaupun ialah catchment itu mungkin agak senior, tetapi gaji catchment masa saya jadi engineer dulu, gaji saya 1,000 lebih ya, 1,800. Masa tu catchment saya dah 3,500 gaji dia. Jadi ramai orang tak tahu bahawa sebenarnya ini adalah peluang-peluang kita. Sebab itu kita sediakan RM1 juta untuk cari 40 orang catchment. Tetapi kita hanya dapat masa itu dalam tempoh awal tahun Februari itu kita hanya dapat 10 orang saja.
kita masih kekosongan 30 orang. Sebenarnya ini boleh diisi oleh pelbagai bangsa. Dia tidak terhad kepada satu kaum saja. Sebab dasar kita itu begitu. Jadi bagaimana kita mengembangkannya, dan begitulah juga dengan sektor kerajaan. Sebenarnya peluang pada sektor kerajaan ini memang terhad. Saya tak nafikan dia berdasarkan kepada kekosongan, berdasarkan kepada ruang dan sebagainya. Tetapi macam saya sebut, sebenarnya kekosongan macam saya letakkan mereka di JLC, contohnya teknologi hijau. Bukan kerana saya nak letakkan CEO di kalangan orang muda juga berbangsa India di situ, tapi bagi saya semua ini ada potensi dan saya cukup bangga. Mish ada orang muda, di teknologi hijau ada orang muda, dan banyak sektor-sektor lain di kalangan CEO ni saya letak di kalangan orang muda sebenarnya, tak kira apa bangsa. Jadi ini sebenarnya peluang. Saya tak fikir belum pernah ada lagi CEO di kalangan masyarakat India yang di kalangan orang muda yang tapi di kala Pakatan Harapan memimpin ini, sebenarnya bagi saya semua potensinya ada. Dan teknologi hijau di kalangan masyarakat India yang menjadi CEO itu cukup cemerlang bagi saya. Kerana idea, usaha, inisiatif yang dibuat itu cukup berjaya. Sebab itu bagi saya yang paling penting adalah kita menyediakan ruang, dan kita Pakatan Harapan sudah membuktikan. Tapi tak cukup sebenarnya. Kalau kita diberikan ruang, saya rasa kita boleh memacu. Macam disebut oleh, saya peringatkan lagi apa yang disebut oleh Mahatma Gandhi tadi, bahawa sebenarnya apa yang ada dalam dunia ini keperluannya cukup untuk kita semua. Tetapi masalahnya keperluan ini jadi tak cukup sebab ada sebahagian di kalangan kita ni yang tamak. Itu saja. Sebab itu bagaimana kita nak memastikan bahawa sebenarnya supaya semua orang mendapat keperluan masing-masing daripada apa yang telah diberikan kepada kita di dunia ini. Okey, baik Obi, saya kira jawapan tersebut juga agak baik. Baik, untuk para penerbit mungkin boleh siarkan cerita seterusnya, iaitu saudari kita tak ada diskriminasi identina di sini. Kita juga ada seorang peserta wanita iaitu saudari Vanessa. Saudari Vanessa, silakan soalan untuk panelis kita. YB Kirk. Soalan saya malam ini berkaitan dengan sektor kesihatan di Malaysia. Dan di Malaysia, universal health coverage atau liputan kesihatan sejagat merupakan salah satu kebanggaan Malaysia lah. Dan kecekapan Malaysia dalam menguruskan isu kesihatan jelas terselah dalam pengurusan krisis COVID-19 ini. Namun begitu, pada pendapat saya, sektor kesihatan seakan-akan diabaikan dalam arena politik di Malaysia. Dan sebagai seorang ahli kesihatan, saya cukup kesal dengan pengabaian sektor kesihatan lah. Di sesetengah negara, polisi dan dasar yang berkaitan dengan sektor kesihatan diberikan keutamaan kerana polisi yang dicanangkan boleh menjadi penentuan pilihan raya umum. Dan dalam bajet pengumuman 2020 pada Oktober lepas di bawah kerajaan PH, peruntukan berjumlah 30.6 bilion disalurkan kepada KKM, menandakan peningkatan sebanyak 7% berbanding tahun sebelumnya. Namun, ahli-ahli kesihatan dikejutkan dengan pengumuman kerajaan yang menzahirkan niat untuk tidak memperbaharui kontrak perkhidmatan house officer atau medical officer. Dan dalam usaha menangkis penularan COVID-19 ini, peranan ahli-ahli kesihatan jelas amat penting dan tidak boleh disangkal. Saya sedar bahawa ini adalah dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan, namun pada pendapat YB, wajarkah ahli-ahli kesihatan diberi layanan sebegini? Dan sekiranya YB berpendapat bahawa ahli-ahli kesihatan wajar diberikan penghargaan, apakah pandangan YB dalam isu ini? Baik, terima kasih saudari Vanessa. Mungkin saya tak tahu sama ada YB Kirk atau YB Adli yang mau menjawab soalan ini. Soalan ini macam agak terasing sedikit, tetapi boleh mungkin ada pandangan daripada Ketua Menteri kita. Yalah. Mungkin YB Adli ada komen sedikit tentang soalan tersebut. Soalan ini bagus dia bagus ahli parlimen yang menjawab soalan. Tetapi kita sebenarnya kalau kita lihat dari segi kesihatan ini, memanglah kita tahu bahawa sebenarnya soalan tu tadi telah dijawab oleh tu Dr. Mahathir masa press conference petang tadi. Dia menyebut bahawa sebenarnya kejayaan Malaysia di dalam menguruskan pandemik COVID-19 ini, dia sebenarnya adalah di antaranya adalah kerana kejayaan
kita di peringkat kementerian, di peringkat pegawai ni sebenarnya. Kalau dia sebut, kalau diberikan kepada politik, kita takkan mungkin. Sebab kalau kita tengok Dr. Noor Hisham itu pernah satu masa itu dia punya stage tu diberikan kepada kepada orang-orang politik. Tetapi sebenarnya kerjasama antara pemimpin dan juga di peringkat kementerian itu. Sebab itu kejayaan COVID-19 ini banyak didokong apa yang kita sebut sebagai frontliner, disruptive oleh kepakaran kita sendiri. Dia bukan 1-2 hari baru sama ada Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional. Sebenarnya adalah Malaysia ini, dan saya yakin bahawa di Malaysia ini memang ada keyakinan. Saya biasa kadang-kadang saya pergi keluar negara macam ke Indonesia. Pernah satu masa itu saya pergi ke Indonesia, anak saya demam. Dan saya cuba dapatkan perkhidmatan di klinik di hospital berbanding dengan Malaysia. Memang jauh berbeza. Kita cukup berasa selamat bila kita mendapatkan perkhidmatan kita. Cuma memang penambahbaikan itu harus kita buat. Dan kita tak nafikan bahawa memang kerajaan harus mempunyai beberapa dasar untuk memastikan bahawa kita punya frontliner itu, mereka yang terlibat dengan sektor kesihatan ini juga perlu diambil perhatian. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga harus melihat dasar-dasar yang kita buat. Contohnya private hospital. Kalau kita tengok perkembangan hospital-hospital swasta ini, dalam kerjasama mereka tentang COVID-19, mungkin ada kesilapan sedikit. Okay, barangkali ada sedikit masalah teknikal yang sedang sudah balik. berlaku. Kita akan cuba untuk perbetulkan. Baik, YB Adli. Ya. Okey ya. Ya, itu YB. saudaranya. Okey, baik YB. Terima kasih YB. Saya harap Saudari Vanessa puas hati dengan jawapan tersebut. Baiklah, kita beralih boleh, kepada saya nak tambah sikit, boleh? Okey, baik. YB, silakan. Sedikit ringkas. Ringkas boleh. Saya setuju sangatlah tentang apa yang telah dikongsikan oleh YB Adli, CM kita, dan saya juga berpendapat bahawa memang saya rasa concern daripada saudari Vanessa ini dia sangat valid, dan saya bersetuju bahawa memang perlu kita memberi penghargaan kepada ahli-ahli dalam bidang kesihatan, dan saya rasa satu langkah yang harus kita kaji dan harus kita memulakan dalam masa terdekat ini adalah untuk kita cuba mempelbagaikan ataupun diversification tentang bidang-bidang kepakaran yang berkaitan dengan kesihatan. Saya nak bagi contoh tentang penularan ini, COVID-19 ini. Episod COVID-19 ini telah menunjukkan betapa pentingnya untuk kita adanya kepakaran dan juga pasukan-pasukan jentera kesihatan yang mampu menangani penularan wabak seperti COVID-19 ini. Dan saya rasa ada juga banyak bidang yang dia memerlukan banyak pakar kita, dan saya rasa dengan bakat-bakat yang kita ada dalam Malaysia ini, sebenarnya kita mampu meletakkan bakat-bakat ini dalam bidang yang betul supaya mereka boleh menunjukkan kepakaran mereka seperti mungkin kita boleh ambil contoh seperti dalam kajian tentang kanser, tentang AIDS, tentang juga pencegahan daripada pesakit-pesakit ini, penyakit-penyakit ini. So saya rasa semua bidang ini dia harus dan wajar diberi perhatian yang lebih banyak, dan saya rasa dengan itu dia secara langsung akan juga memberi satu jaminan kepada bidang kesihatan secara amnya, dan saya rasa akan juga mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak muda, dan dia mampu meningkatkan ekonomi kita lagi. Baik, terima kasih YB ke jawapan yang agak baik juga. Mungkin kita beralih kepada peserta. Saya dimaklumkan peserta yang terakhir, iaitu saya persilakan Saudara Lim Wei Wen.
Ya, silakan Saudara Lim Wei Wen. Ya, selamat sejahtera kepada YB, Kirk dan CM Aidil. Saya amat tertarik dengan salah satu pencapaian Kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan YB Aidil, iaitu penubuhan Melcat. Soalan saya kepada YBCM, bagaimanakah Melcat ini dapat membantu dan berperanan untuk ahli-ahli yang berhormat dalam memastikan gerak kerja yang bersih dan berkesan sehingga dapat memuaskan hati rakyat khususnya di negeri Melaka? Baiklah, soalan yang cukup baik. Ini kalau ini berkenaan dengan YB Damien, mungkin kita boleh jemput daripada masa datang. Mungkin CM Adli nak tambah sedikit, mungkin nak komen sedikit untuk soalan tersebut, kerana Melcat ni salah satu saya kira pencapaian yang agak baik lah daripada Kerajaan Pakatan Harapan, salah satu isi kandungan manifesto kita. Silakan YB. Okey, kalau kita nak tubuhkan Melcat ini, antara yang menjadi cabaran bagi kita adalah kefahaman pegawai-pegawai kerajaan ini. Mereka rasa macam bila kita nak tubuhkan Melcat ini macam kita nak tubuh SPRM. Tubuhkan jabatan audit kepada mereka. Sebenarnya itu tidak betul. Melcat ini adalah tujuan kita tubuhkan Melcat ini untuk 3 perkara yang kita selalu sebut, kompetensi, sama ada dia competent, accountability, boleh tanggungjawab itu, dan juga transparansi, ketulusan itu. Jadi istilah yang benar untuk Melcat ini adalah penambahbaikan kepada sistem yang sedia ada. Itu yang kita harus faham. Sebab itu bila kita beri penerangan kepada penjawat awam, sebenarnya Melcat itu ditubuhkan adalah untuk mewujudkan satu penambahbaikan kepada sistem yang sedia ada. Sebab itu antara isu yang sepanjang kita memimpin, salah satu yang cukup saya fikir dia dah dilaksanakan sampai selesai adalah isu Sungai Melaka. Jadi bila kita tengok ada ikan mati di Sungai Melaka, lepas tu kita tengok mungkin Sungai Melaka masa itu ada isu-isu air tercemar, air dia berbau dulu kita buat. Jadi dalam tempoh 22 bulan itu sebenarnya Melcat sudah menjalankan banyak kajian kepada apa aspek yang sebenarnya mencemarkan Sungai Melaka. Kita tak nafikan sungai kita tercemar, kita buang magang, lepas tu industri buang bahan buangan, pasar borong pun mungkin ada terlibat dengan hasil membuang kotoran, rumah-rumah pun begitu. Jadi kedai-kedai pun begitu, dan kalau kita tengok kawasan upstream kita juga mungkin itulah berlaku beberapa kerosakan. Jadi kalau kita lihat ini kesan kepada itu. Jadi Melcat dia sebenarnya buat kajian. Saya ada bila ikan mati di Sungai Melaka itu, jadi saya biasanya buat kenyataan berdasarkan kepada maklumat daripada Jabatan Alam Sekitar dan beberapa maklumat kita. Jadi bila kita buat kenyataan itu, Melcat akan mengkaji kenyataan kita itu. Apakah kenyataan kita itu benar-benar berdasarkan kepada maklumat yang tepat, maka dikaji satu persatu. Melcat pergi ke sungai itu, dilihat sumber-sumber air dan dikaji, dan akhirnya dia keluarkan laporan, dan laporan itu dibawa ke Dewan Undangan Negeri untuk kita baca dan kita lakukan penambahbaikan. Sebab itu dalam 22 bulan itu, kalau kita lihat ramai orang mengatakan, oh bila Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih ataupun pandemik COVID-19 itu berlaku, maka sungai kita menjadi bersih. Sebenarnya gambar Sungai Melaka itu menjadi bersih bermula daripada Disember tahun 2019. Dia bukan kerana COVID-19 ataupun kerana apa, tetapi sebenarnya kalau kita menjaga alam kita, sumber-sumber air ini dijaga, dan sistem ini sama ada Jabatan Alam Sekitar melaksanakan tanggungjawab, industri memastikan air tidak dibuang sesuka hati, dan kita mengikut peraturan-peraturan pengairan ini. Sebenarnya kalau kita lihat ini semua, sebenarnya kita boleh memastikan sungai kita bersih. Sebab itu kalau saya fikir kalau inisiatif ini dibuat, kadang-kadang kita boleh ada banyak idea yang saya dapat, katakan masuk chemical inilah dalam sungai, belanja 10 juta lah, 20 juta. Sebenarnya kita tak perlu berbelanja untuk itu. Kita hanya perlu melakukan pengawalan kepada sumber-sumber air kita. Kalau kita mempunyai disiplin ini dan sampah tidak dibuang dan sebagainya, sebenarnya kita boleh memastikan bahawa sungai kita itu bersih. Sebab itu Melcat ini sebenarnya dia berperanan, istilah yang paling mudah kita sebut penambahbaikan. Sebab itu dia cukup berfungsi dalam sistem kita. Kita bukan mencari salah. Macam saya sendiri pun dipersoalkan oleh Melcat dalam jawatan kuasa itu. Antara soalan yang saya ingat sampai hari ini, soalan yang ditanya oleh
masa tu kalau tak silap saya yang berhormat Partai Kuno daripada masa tu dia pembangkang di kerajaan, dia boleh tanya Ketua Menteri. Soalan yang ditanya, dia kata, apakah Sungai Melaka ini bersih? Dia kata. Saya kata Sungai Melaka bersih, tapi dengan satu syarat adalah kita mesti memastikan bahawa semua sistem-sistem kita itu berfungsi. Sebab itu Melcat ini saya cukup yakin dia boleh menjadi badan supaya isu-isu yang melibatkan kompetensi kita, accountability dan juga transparansi ini menjadi perkara yang penting untuk Melaka, dan dia boleh menyumbang kepada penambahbaikan kepada sistem kita. Itu saya. YB Kirk ada nak tambah ke sedikit? Tak ada. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah memanfaatkan peluang ini untuk meluangkan masa dan bertanyakan soalan-soalan yang terbuku di hati terus kepada panelis-panelis kita. Baiklah, kita sampai ke pusingan yang terakhir. Pusingan terakhir ini adalah penutup, pergulungan dan harapan panelis kita untuk mencapai tema kita, iaitu Melaka Berwibawa. YB Adli dan YB Kirk, saya optimis kita perlu untuk kembalikan mandat rakyat sebagaimana konsensus yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Dalam masa yang sama, kita harus perbetulkan atau muhasabah untuk membetulkan kesilapan kita sebelum ini, sekiranya mandat ini kembali kepada kita dalam masa yang akan datang bila kita menguasai Seri Negeri maupun di Putrajaya nanti. Mungkin boleh YB zahirkan harapan YB untuk agenda Melaka Berwibawa dan bagaimana YB bersama rakan-rakan yang juga bergelar YB mahu memainkan peranan yang cukup kukuh dan kuat untuk memastikan bukan sahaja peranan YB itu diperkukuh, tetapi fungsi Dewan Undangan Negeri itu dapat diangkat martabatnya, satu institusi yang penting yang harus kita angkat sewajarnya. Silakan YB. Mungkin YB Adli dulu. Jadi terima kasih saudara Danish, moderator kita malam ni, dan saya ucap terima kasih kerana kita telah dapat berdiskusi. Tapi yang paling penting bagi saya untuk memacu negeri Melaka pada masa yang akan datang, macam saya sebut, yang pertama adalah kita memang memberikan fokus kerana kita yakin bahawa melalui Pakatan Harapan sahaja reform boleh kita lakukan, kerana memang hasrat kita bukan sahaja untuk melaksanakan dasar-dasar ini, tetapi yang paling penting antara saya fikir untuk kita moving forward ini adalah macam mana kita mendekatkan kerajaan dengan rakyat. Ini sebenarnya yang masalah utama kita di Malaysia ini. Bagaimana kita mendekatkan kerajaan itu dengan rakyat. Ini adalah satu cabaran yang cukup besar. Kadang-kadang kalau kita lihat dasar-dasar kerajaan itu bagus, tetapi bagaimana dia distributionnya kepada rakyat. Dan kalau kita lihat banyak negara maju itu mereka boleh lakukan distribution itu dalam tempoh yang singkat. Jerman sebagai contoh, dalam mereka memberikan menyelesaikan dikala distribution ataupun kita panggil pakej rancangan mereka kepada rakyat itu boleh diselesaikan dalam tempoh 2 hari. Sedangkan kita ni masih lagi Makcik Kiah tengah tanya-tanya ni. Kadang-kadang Makcik Kiah ditanya apa dia nak dapat. Ada yang saya kalau turun Padang pun saya tengok macam-macam Makcik Kiah ada. Makcik Kiah ni kata ni, Makcik Kiah kata ni, Makcik Kiah kata ni. Ini masalah kita. Dan saya fikir ini bukan masalah kerajaan yang sedia ada Perikatan Nasional. Ini masalah Malaysia yang berpanjangan. Distribution. Sebab itu macam saya selalu sebut, Mahatma Gandhi sebut itu, sebenarnya keperluan kita sebenarnya cukup untuk semua. Tapi bagaimana kita menguruskan keperluan-keperluan ini. Jadi saya fikir untuk pergi ke depan ini ialah kita harus melihat balik kepada sistem kita dan kita harus melakukan banyak penambahbaikan sebenarnya. Dan lagi satu adalah kita mesti memberikan suatu pendidikan politik kepada terutamanya orang muda lah macam Danish ini dan kepada generasi muda di Malaysia ini. Nasihat saya adalah harus bina pendidikan politik. Saya ni pun dah kira pertengahan bukan muda lagi. Jadi saya fikir pendidikan politik kepada orang muda ini harus mempunyai satu pendidikan politik yang cukup baik supaya mereka faham asas-asas politik dan keperluan dan kehendak daripada rakyat. Di samping rakyat juga harus diberikan pendidikan. Kerana saya selalu menyebut, kadang-kadang kritikan saya kepada anak-anak saya lah. Kalau mereka ada ijazah, mereka tak ada kerja, itu menunjukkan mereka telah gagal. Ini selalu yang saya sebut kepada anak-anak saya. Kalau mereka ada ijazah tapi mereka tak ada kerja, saya beritahu anak-anak saya mereka telah gagal. Jadi maknanya sebenarnya kalau kita lihat macam di kala pandemik 19 ini kita boleh tengok ada yang pilot dia jadi runner Grab dan sebagainya. Sebenarnya
kita macam disebut oleh Tun Dr. Mahathir sebenarnya adalah benar. Sebab saya kadang-kadang saya tunjukkan gambar saya buat ladang pisang dan sebagainya. Bagi saya dalam konteks kita menghadapi pandemik 19 ini dan juga untuk kita maju ke depan, kita semua mesti meningkatkan produktiviti kita. Setiap orang mesti menggandakan produktiviti. Kalau dia ada kerja, dia mesti cari part time kerja lain lagi. Dia mesti buat lain. Sebab untuk melawan pandemik 19 ini, semua orang mesti meningkatkan produktiviti kita. Terpulanglah masing-masing. Macam mana kita nak meningkatkan produktiviti kita. Tak cukup dengan apa yang kita dapat. Kadang-kadang kalau kita silap langkah, yang kita ada tu pun akan hilang. Sebab itu kita mesti meningkatkan produktiviti kita, mesti meningkatkan lagi inisiatif kita, mesti meningkatkan kreativiti kita. Jangan lupa orange economy yang selalu saya promosikan, harus kreatif dan juga harus berdasarkan kepada pengetahuan untuk kita maju ke depan. Itu saja pandangan saya, dan saya yakin dengan cara ini, dengan pemikiran ini, kita boleh pastikan apa yang kita selalu sebut, kepintaran dan pintar, hijau dan juga bersih itu akan membawa Melaka ke mercu apa yang kita sebut sebagai Melaka berwibawa itu. Terima kasih. YB Adli, terima kasih atas pandangan dan komen tersebut, penutup tersebut. Baiklah, silakan YB Ke penutup untuk persiapan keempat ni, penutup kita. Okey, terima kasih saudara Danish. Kerajaan merupakan satu institusi yang penting kerana dia bukan sahaja menerajui sistem pelaksana kita, dia juga merupakan pembuat dasar yang boleh memberi pengaruh kepada kehidupan rakyat kita buat masa jangka pendek dan juga masa jangka panjang. Jadi saya rasa amat penting untuk kita memastikan kerajaan, sesiapa saja yang menjadi kerajaan boleh berpegang kepada prinsip dan juga dasar supaya apa-apa keputusan yang dilakukan dalam proses perangkaan dasar ini, dia boleh memberi tumpuan kepada rakyat dan rakyat sahaja. Saya rasa itu agak penting dan kritikal dalam membezakan satu kerajaan yang berkompetensi dan juga satu kerajaan yang mungkin kurang kompeten. Jadi apabila kita sebut tentang dasar-dasar sepanjang 1.5 jam tadi, dasar yang saya sebutkan dan juga YB Adli sebutkan, banyak dasar itu saya rasa mungkin dia datang daripada kerajaan. Tapi kalau kita nak sebut ataupun nak bincang tentang macam mana kita memastikan tahap kesedaran politik ataupun kesedaran sivik dalam kalangan masyarakat kita boleh dipertingkatkan, saya rasa itu harus datang daripada semua pihak, di mana terutamanya anak muda. Sebenarnya apabila kita sebut tentang politik, banyak anak muda dia tak berapa peminat politik. Sebenarnya saya rasa mungkin episod-episod yang berlaku kebelakangan ini dia memberi satu gambaran ataupun persepsi yang kurang baik kepada rakyat kita, terutamanya anak muda kita. So banyak mungkin akan beranggap bahawa politik ini dia tentang perebutan kuasa, dia tentang gaduh-gaduh dalam parlimen ataupun dalam Dewan Undangan Negeri sahaja. Tapi sebenarnya politik ini dia lebih kepada prinsip, lebih kepada dasar-dasar kerajaan, dia lebih kepada perbahasan, dia lebih kepada aspirasi rakyat kita semua dan juga idea-idea kita untuk memastikan masyarakat, ekonomi dan juga negara kita terus maju. Jadi saya rasa itulah aspek-aspek yang harus kita memberi tumpuan dan juga itulah merupakan definisi yang harus kita memberi semula kepada dalam minda rakyat kita dan juga masyarakat kita. Jadi agak crucial untuk kita memastikan kita boleh memimpin ataupun membawa ataupun mempengaruh rakyat kita, terutamanya anak muda untuk terus berminat dalam politik dan kalau boleh menceburi dalam politik. Bukan apabila saya sebut politik, dia bukan sahaja parti politik, tapi politik ini secara amnya dia melibatkan semua aspek polisi, masyarakat sivik dan sebagainya. Jadi apabila ada penyertaan rakyat-rakyat kita dalam bidang politik kita mampu melahirkan satu generasi ataupun satu gelombang yang cukup supaya ada kerjasama semua pihak, parti politik, kerajaan maupun pembangkang, masyarakat sivik, NGO dan juga profesional kita, semua kita bersama-sama boleh meningkatkan
tahap ataupun kemajuan ekonomi negara dan masyarakat kita. So itu merupakan hasrat saya dan saya berharaplah dengan bawah pimpinan YB Adli Zahari dengan semua anggota-anggota ataupun mereka yang mengkongsikan aspirasi yang sama ini, kita boleh sama-sama memastikan negara kita kekal harmoni dan kekal sejahtera. Okey, baiklah YB Kek Cik. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan Bola Bicara Mengopi Malam Minggu yang dikuasakan oleh DAP Cawangan Taman Rumpun Bahagia sebagaimana yang maklumkan oleh YB Kek. Saya bagi pihak penerbitan mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua panelis kita, YB Adli dan juga YB Kek Cik, di atas kesudian untuk memenuhi jemputan kita pada malam ini. Dan bagi pihak penerbitan juga, sebelum berpisah saya ingin mengingatkan penonton-penonton di rumah yang mana ada minat ataupun ingin menyertai perjuangan Malaysia untuk rakyat Malaysia ini, jangan malu, jangan segan PM tepi page DAP TRB untuk menyertai keluarga besar kami, dan kami sedia membuka pintu untuk kemasukan anda semua. Jadi kita jumpa lagi pada minggu depan untuk episod yang kedua, episod yang saya kira juga kita akan bawakan panelis yang bukan biasa-biasa juga untuk minggu depan. Tajuknya berkaitan dengan perjuangan anak muda. Baiklah, jaga diri, jaga kesihatan, #kita jaga kita, stay tune, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam. Thank you. Bye-bye.